Hai, selamat sejahtera. Bertemu kembali dalam channel Cikgu Ong Hui Fen. So, pada hari ini saya akan sambung bagi video yang lepas untuk Sains Tingkatan 1 bab 5 jirim dengan subtopik 5.23 keadaan jirim. Dan video ini hanya tumpukan kepada proses resapan. Dan kita akan lihat kadar resapan dalam 3 keadaan jirim. So, saya akan mulakan dengan 3 situasi. Yang pertama tentang serangan lebah. Apabila seekor lebah mula menyerang, berpuluh-puluh ekor lebah yang lain akan turut menyerang lepas beberapa minit. Ia sangat cepat. Sebab lebah pertama yang menyerang akan mengeluarkan sejenis bahan kimia. So, bau bahan kimia tersebar ke udara dan dihidu oleh lebah yang lain. So, bagaimanakah bau ini tersebar? Situasi yang kedua, ibu sedang memasak di dapur. Bagaimanakah bau masakan merebak ke seluruh ruang di dalam rumah? Situasi yang ketiga, kakak suka menyembur minyak wangi. So semburan minyak wangi, saya besarkan zarah-zarahnya. Saya tambahkan warna supaya nampak dengan lebih jelas. So yang kecil, zarah yang kecil merupakan zarah minyak wangi. Yang zarah bau tu, manakala yang besar merupakan zarah udara. Saya masih dapat menghidu bau minyak wangi walaupun dari tempat yang agak jauh. Semua proses ini berkaitan dengan apa yang kita nak belajar hari ini, iaitu proses resapan. So, resapan ialah proses pergerakan zarah-zarah jirim dari kawasan berkepekatan tinggi ke kawasan berkepekatan rendah. Yang tadi proses penyebaran bau kan? Yang ini disebabkan oleh zarah-zarah bau yang terlalu halus bergerak dalam zarah-zarah udara. Tadi dah ditunjukkan kan, zarah yang kecil itu adalah untuk yang bau. Zarah-zarah ini bergerak secara rawak dalam pelbagai arah menyebabkan bau tersebar. Inilah bagaimana kita dapat menghidu bau tersebut. Maka dalam menjawab soalan berkenaan situasi di atas, kita akan sebut bau. Ikutlah bau apa? Bahan kimia ke masakan, minyak wangi. Bau merebak melalui resapan. So, zarah-zarah bau, ikut soalannya. Bau bahan kimia, masakan atau minyak wangi yang halus bergerak di dalam zarah-zarah udara secara rawak dalam pelbagai arah. Seterusnya, adakah kadar resapan dalam pepeja, cecair dan gas berbeza atau sama? Kita akan lihat melalui eksperimen ni, 5.1. Dalam eksperimen ni, pernyataan masalahnya, apakah perbezaan kadar resapan zarah dalam pepeja dan cecair? Pepeja yang digunakan di sini adalah agar-agar tidak berwarna dan cecair yang digunakan adalah air. Hipotesisnya, kadar resapan zarah adalah lebih tinggi dalam cecair berbanding dalam pepeja. Bahan yang kita gunakan adalah H2 sulfat. So, tujuan aktiviti ini adalah untuk menentukan kadar resapan H2 sulfat dalam pepeja dan cecair. Dan untuk pemboleh ubah yang dimalahkan adalah suhu yang dimanipulasikan jenis medium resapan. Jenis medium resapan merujuk kepada pepeja, iaitu agar-agar ataupun cecair, iaitu air. Yang pemboleh ubah bergerak balas adalah kadar resapan zarah. Kita akan lihat yang situasi sebenar untuk yang pepeja. So, agar-agar akan dimasukkan ke dalam tabung uji. Lepas tu akan dimasukkan seketul ketulan H2 sulfat. Ditutup dengan gabus dan ditelangkupkan. Letakkan dalam rak tabung uji. Yang cikgu dapat ini nampak macam tak biru sepenuhnya. Sebab agar-agar yang digunakan tu tidak berwarna sepenuhnya. Dia mungkin ada warna sedikit. Dan hasil ni dapat selepas 2 hari. Masih tak dapat sepenuhnya warna biru. Secara teori sepatutnya semua tabung uji ni telah berwarna biru. Kita lihat pula dalam keadaan dalam cecair, iaitu dalam air. Sekiranya dikacau, kita akan dapat warna birunya serta-merta. Dalam video yang lepas saya dah terangkan. Kiranya dibiarkan H2 sulfat ni dalam silinder penyukat, mungkin perlukan masa untuk dia larut dan bentuk biru sepenuhnya. So dalam sini kita perlukan lebih kurang masa selepas 2 jam. Pepeja 2 hari, cecair hanya 2 jam. Maka keputusan aktivitinya
Dalam pepejal, warna hablokupundo sulfat menyebar secara perlahan dan keseluruhan agar-agar bertukar menjadi biru. Untuk cecair pula, hablokupundo sulfat larut dengan cepat dan keseluruhan air bertukar menjadi biru, menjadikan kesimpulannya hipotesis yang tadi diterima, kadar resapan zarah adalah lebih tinggi dalam cecair berbanding dalam pepejal. Okey, soalan sekarang ialah, kenapa dalam pepejal dia boleh menyebar secara perlahan? Okey, kita akan lihat ini. Untuk yang pepejal, selepas beberapa hari kan hasilnya. So, resapan hablokupundo sulfat perlahan kerana ruang di antara zarah-zarah dalam pepejal adalah kecil. Okay. Maka, zarah meresap perlahan. Okay, meresap perlahan dalam pepejal. Kalau kita sebut kadar resapan, zarah dalam pepejal adalah rendah. Okey, jangan silap, meresap mesti guna cepat atau perlahan. Manakala untuk kadar resapan mesti guna istilah tinggi ataupun rendah. Okey. Dan untuk yang cecair pula. Sekarang kita lihat perbandingan. Jadi nak tahu, kita lihat kepada ruang antara zarah. So, ruang antara zarah-zarah dalam agar-agar adalah lebih kecil daripada ruang di antara zarah-zarah dalam air suling. Maka dalam keadaan cecair selepas 2 jam, resapan hablokupundo sulfat cepat kerana ruang di antara zarah-zarah dalam cecair adalah besar. Okay. Maka, zarah meresap lebih cepat dalam cecair. So, kadar resapan zarah dalam cecair lebih tinggi daripada pepejal. So, resapan juga boleh berlaku dalam gas. Cuma, eksperimen ini tidak dilakukan di dalam magma saiz. Okay. So, daripada raja kita nampak gas bromin. Okay, dia ditutupkan tengah-tengah dan penutup balang gas. Sekiranya penutup itu dikeluarkan, so hanya perlukan masa lebih kurang 15 minit, keseluruhan balang gas itu akan dipenuhi oleh gas bromin. So, zarah meresap paling cepat dalam gas. So, kadar resapan zarah dalam gas adalah paling tinggi. Okey, sekian sahaja perkongsian cikgu pada hari ini. Sekiranya video ini membawa manfaat untuk anda, sudilah tekan like, share kepada rakan dan subscribe channel cikgu. So, terima kasih. Jumpa lagi. Bye-bye. Everything changes.